Terus, terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami di Koresponden Bernama. Baiklah, peperangan menentang COVID-19 terus berjalan dan warga Kementerian Kesihatan KKM adalah pertahanan terakhir bagi memutuskan rantaian COVID-19. Merekalah wira di medan perang ketika ini yang sehabis daya bagi membebaskan negara daripada pandemik ini, di mana petugas kesihatan telah berperang untuk tempoh yang amat panjang iaitu hampir 16 bulan. Kebanyakan mereka sudah pun lesu dan juga letih dari segi mental maupun fizikal, dan situasi ketika ini jelas sekali menyaksikan bahawa frontliners berada dalam keadaan yang paling mencabar sepanjang karier mereka. Antara faktor yang mencetusnya situasi lesu upaya dalam kalangan petugas kesihatan ini pastinya bebanan tugasan tinggi, ketidakpastian tempoh pandemik yang entah bilakah akan berakhir kerana ianya begitu panjang sekali, adaptasi terhadap prosedur operasi standard yang dikatakan pelbagai, rancangan kerjaya terganggu serta kesulitan mengimbangkan keluarga dan kerjaya pastinya. Justru, apakah langkah yang wajar diambil oleh kementerian bagi meredakan tekanan yang dialami oleh para frontliners ini? Dan bersama kita pada hari ini di talian Skype adalah Dr. Samsu Ambia Ismail, merupakan Ketua Jabatan dan Pakar Kecemasan dan Trauma Hospital Teluk Intan. Hari ini kita akan membincangkan mengenai topik elak petugas kesihatan alami lesu upaya. Assalamualaikum Dr. Samsu yang ketika ini telah pun berada di talian Skype. Sihat doktor ya? Saudari, alhamdulillah sihat. Okey doktor, berdasarkan topik perbincangan kita hari ini adalah mengenai elak petugas kesihatan alami lesu upaya ekoran pandemik COVID-19 yang entah bilakah akan berakhir ini, dan mungkin doktor boleh kongsikan sedikit sebanyak mengenai angka harian COVID yang tidak menunjukkan penurunan pada minggu kebelakangan ini, di mana kes harian masih lagi kekal bermain pada angka sekitar 5,000 ke 6,000, dan bagaimana pula keadaan di hospital khasnya di unit COVID-19 ketika ini pastinya sesak. Mungkin doktor boleh kongsikan pengalaman tersebut. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Muhammad. So, sedar tak sedar kita sudah menyambut ulang tahun pertama dan lebih pada ulang tahun pertama kita dilanda pandemik ini. Sudah sepastinya lah kita tengok angka-angka makin meningkat. Pastinya bukan saja di kawasan di institusi saya atau hospital saya. I think semua tempat sekarang terpaksa menguruskan kes COVID secara sendiri. Kalau dulu pada peringkat awal kita hanya akan menghantar pada hospital yang telah digazet sebagai COVID. So sama juga yang berlaku dengan tempat saya, hospital saya, di mana memandangkan kes COVID ni dia agak special. Satu, dia perlu diasingkan, dia perlu memakai PPE, dan dia boleh berjangkit. Jadi bila kita menggunakan ward, kita akan terpaksa menggunakan jumlah ward yang banyak. Dengan itu, untuk kita nak accommodate atau kita untuk memenuhi keperluan pesakit-pesakit COVID yang meningkat ni, dan pesakit ni akan duduk agak lama dalam 10 hari. Jadi sudah pasti ward-ward kita akan penuh. Terutama tempat saya ni, hospital yang agak luar bandar ni, yang jumlah katil tidak begitu banyak, dan kita terpaksa menggunakan bilik-bilik isolation di ward-ward yang lain untuk menempatkan kes COVID. So ya, pasti tempat saya memang dikira penuh lah dengan kes-kes COVID sekarang ni untuk merawat kes COVID. Okey doktor, dan seperti yang sedia maklum mental dan fizikal petugas kesihatan dilihat semakin lemah. Ekoran petugas kesihatan terpaksa bekerja lebih masa dan keletihan, dan mungkin kerana juga tak cukup staf ataupun terlalu banyak kes COVID-19. Dan apakah inisiatif pihak hospital bagi menangani masalah semangat frontliner ini yang kian menyusut ketika ini? Ya, agak sukar kita nak buat pasal kita ni tidak ada pilihan. Di saat semua rakyat digalakkan duduk di rumah, kadang-kadang kita cemburu juga tengok rakan-rakan kita berada di rumah sedangkan kita terpaksa. Tapi tak apa, untuk demi negara kita dan untuk melawan pandemik ni. Tapi apa yang KKM, kerajaan dan juga hospital lakukan, banyak inisiatif yang dilakukan untuk mengelakkan lesu upaya ni. Salah satu ialah kita tengok sekarang ni kita tambah staff, banyak lantikan-lantikan baru ditambah. Kita ambil balik pekerja-pekerja kontrak dan pekerja sukarela untuk menambahkan jumlah bilangan petugas-petugas. Ini secara tidak langsung akan mengurangkan beban kerja. So ada waktu untuk staff-staff untuk berehat. Dan lain, kita ada
pelbagai engagement dengan pihak pengurusan pihak KM untuk memantau benda yang tak nampak ni ya, macam COVID jugalah, masalah mental ataupun kekuatan fit mental petugas-petugas ni. Kadang-kadang kita tak nampak tekanan yang dialami secara mental. Fizikal kita nampak keletihan, kita nampak kita akan cuba rehatkan, tapi mental ni yang kita cuba atasi. Dan saya nampak ke KM, hospital saya selalu membuat engagement. Kita ada buat saringan kesihatan mental untuk kita anticipate, untuk kita dapatkan kita kesan awal untuk kita segera memberikan sokongan dan juga rawatan kepada petugas-petugas ini. Dan banyak lagi lah kita cuba atasi ini dengan kita memvaksinkan petugas-petugas kita ni. Kerajaan telah ambil inisiatif semua frontline ini divaksin. Kerana penting vaksin tu, kerana jika petugas-petugas kita terkena ataupun terpaksa kuarantin atau kontak rapat, jumlah petugas tu akan makin berkurangan dan kita yang tinggal akan terpaksa bekerja lebih masa. Itulah antara inisiatif yang telah kita jalankan di peringkat hospital dan juga di peringkat KKM. Okey, doktor, dan seperti kita ketahui ya, kerajaan juga turut memberikan cuti tanpa rekod kepada petugas kesihatan yang mengendalikan wabak COVID-19, dan antara bantuan psikologi yang akan diberikan kepada mereka yang bermasalah termasuk merujuk kes pada pakar sekretari. Dan apakah respon doktor sendiri mengenai inisiatif kerajaan dalam memberi perhatian terhadap kesihatan petugas KKM ini, terutama yang mengendalikan wabak COVID-19? Okey, saya ingat inisiatif sangat baik. Cuti tanpa rekod, alhamdulillah kita bertambah terima kasih. Tapi ialah memandangkan kita dah hampir setahun lebih, banyak cuti-cuti yang ada pun tak terambil kadang-kadang. Jadi ialah bukanlah kata bagusnya, kita nampak COVID ni datang dalam bentuk gelombang. So setiap gelombang tu sebagai ketua ataupun sebagai yang mentadbir ni, kita cuba ambil inisiatif semasa penurunan gelombang tu, kita memberi cuti secara bergilir untuk kita untuk kita. Tapi kita kena tahu ketahanan mental petugas-petugas ni tak sama. Ada orang yang mampu bertahan, ada orang yang tak mampu bertahan. Itu inisiatif yang kita buat untuk segera mengesan tanda-tanda ada masalah tekanan perasaan atau mental di kalangan anggota ni, yang kita sentiasa buat saringan di peringkat hospital KKM. Saringan dipanggil DAS untuk tengok kita punya adakah kita ni tergolong dalam anggota yang mengalami tekanan, untuk kita segera memberikan rawatan yang sepatutnya lah. So memang kita dah buat tu inisiatif yang sangat baik. Cuti yang kita beri itu harap dapat digunakan. Saya sebagai ketua, saya akan cuba pastikan cuti yang patut dia dapat seminggu tu sebagai pekerja ni kita cuba dapatkan. Dan jika ada cuti yang lebih tu kita akan beri bila kita dapat penurunan kes, atau kita cuba redistribute lah. Sekarang ni kita tengok kes-kes elektif dan juga yang kes kita tidak kecemasan kita telah kurangkan. Banyak kita telah kurangkan supaya kita boleh deploy, kita boleh mobilisasikan lagi tempat yang kurang sibuk kepada tempat yang sibuk, supaya kita menyusun strategi lah untuk kita dapat menggilirkan petugas-petugas yang berada di tempat yang sibuk seperti di ICU, di kecemasan, di makmal, farmasi. Kita cuba gilirkan macam tu. Ya. Okey doktor, bagi pandangan doktor, apakah lagi yang diperlukan ataupun yang perlu ditambah baikkan lagi oleh pihak petugas kesihatan dalam meringankan beban kalian semua? Sudah pasti kita nakkan dia segera berakhir lah kan, tapi yelah, dia balik semula kepada masyarakat dan juga saya lah, saya pun masyarakat juga kan, untuk segera memutuskan rantai COVID ni supaya kita dapat segera kurangkan kes ni. Tapi itu ialah makan masa. Buat masa ini ialah saya rasa kebajikan. Kita kadang-kadang kita hanya tekankan kepada tugasan. Kita kadang-kadang lupa tentang kebajikan. Kebajikan ni banyak, dia punya psikososial lah, dia punya makanan. Kadang-kadang kita sediakan makanan supaya dia terasa dihargai. Banyak NGO yang bagi makanan. Kita pun untuk petugas kita sediakan makanan, tempat rehat yang sesuai. Ke tempat rehat tu kadang-kadang ada sedikit entertainment untuk kita macam refresh balik kita lah. Kita nak terus bekerja ni. Dan kita pastikan apa keperluan yang banyak lah. Kadang-kadang kerajaan menginisiatif bagi one off pay kan, walaupun tak banyak, tapi itu sedikit melegakan dan kita rasa kita dihargai. Dan kita harap banyak lagi inisiatif yang kerajaan akan beri kepada kita lah. Yang salah satu tadi cuti tanpa rekod, itu pun agak
memberi sedikit harapan dan juga kekuatan lah untuk kami petugas-petugas yang terlibat di Barisan Hadapan ni untuk memberi pekerjaan yang bagi sumbangan. Orang kata kalau kita bukan customer come first lah, staff come first lah. Kalau kita belum betul-betul kita jaga staff kita, pasti staff akan menjaga pesakit dengan baik. Itulah saya sebagai ketua, saya macam itulah, saya cuba tackle kebajikan dulu supaya bila kebajikan kita jaga, InsyaAllah dia akan beri perkhidmatan yang baik untuk masyarakat dan pesakit. Ya, itu dia. Kita inginkan kesihatan mental dan fizikal yang kuat ya pada Barisan Hadapan untuk mereka terus memberikan khidmat yang terbaik. Dan bagi pandangan doktor, secara dasarnya pandangan doktor terhadap kelesuan emosi dan fizikal petugas kesihatan kini, sekiranya diberikan antara nisbah 1 hingga ke 5, di manakah mereka ketika ini? Macam saya kata tadi, tak sama orang menerima, orang boleh menerima tekanan. Kadang-kadang orang muda-muda ni jarang kerja teruk ni, kadang-kadang masa zaman-zaman saya dulu memang kita tak ramai petugas atau doktor dah biasa dengan tekanan kerja ni kan. Mungkin ada yang tak mampu kan. Jadi dan juga bergantung pada institusi sendirilah. Macam kita tengok kalau ke Maim atau di Lembah Kelang, sudah pasti saya tengok kawan-kawan saya di sana tahap 5 lah, 4 atau 5 Kalau saya di sini untuk kawasan saya mungkin saya bagi 3 lah, 3/5 lah. Masih lagi mampu bertahan insyaAllah untuk memberi perkhidmatan yang terbaik, terutama untuk kawasan-kawasan sekitar tempat saya inilah, di Teluk Intan dan Hilir Perak. Itu dia doktor. Ianya berbeza-beza, dia berdasarkan kawasan lah, di mana kes impaknya teruk ataupun sebaliknya. Okey doktor, sebenarnya rakyat Malaysia memainkan peranan yang besar bagi membantu meredakan tekanan yang dihadapi para petugas kesihatan dan Barisan Hadapan ketika ini. Dan mungkin doktor boleh memberikan sedikit kata-kata kepada mereka supaya terus kekal mematuhi SOP dan apa yang perlu mereka lakukan untuk mengurangkan tekanan Barisan Hadapan ini. Okey, nasihat saya kepada semua masyarakat di luar sana, termasuk saya jugalah, ahli keluarga saya. Saya rasa kalau patuhi SOP, kita dah lali ya dengan memang hari-hari ya. Kita patuhi itu saja cara dia untuk kita memutuskan rantaian. Tapi ada satu lagi yang cara alternatif lain untuk kita mengurangkan atau berjangkit atau keberjangkitan, ialah kita punya inisiatif untuk vaksinasi lah. Walaupun kita tengok dulu agak hambar penerimaan masyarakat, tapi sekarang ni dah agak sedaran dia dah tinggi dan ramai orang dah tertunggu-tunggu vaksinasi. So nasihat saya, ambil vaksinasi, ambil inisiatif ni, jangan dengar lah banyak kadang-kadang berita-berita yang tidak berapa sahih di luar sana. Terus serta daftar dengan mas sejahtera, ambil vaksinasi, dan dalam masa yang sama Kendiri dia kata MCO Kendiri PKP lockdown Kendiri itu penting pasal kalau kita nak mengharapkan Kendiri di luar ni, tak usah, kita jaga diri kita sendiri, kita cuba putuskan rantaian tu, kita amalkan SOP yang agak yang sarankan lah di dalam rumah kita dan juga di luar sana. Itulah harapan saya pada semua masyarakat, supaya bila kurang anda semua akan rasa lega, dan kami lebih lagi lah barisan-barisan yang bertugas ni dapatlah kita sedikit menarik nafas lega dan merehatkan fizikal dan juga minda dan mengatasi lesu upaya ni. Ya, elak petugas kesihatan alami lesu upaya. Itu dia kata-kata nasihat yang dititipkan oleh Dr. Samsu Ambiar Ismail kepada semua warga Malaysia ketika ini. Terus kekal patuhi SOP dan jangan culas untuk menerima vaksin. Terima kasih kepada doktor di atas kesudian masa untuk membincangkan topik hari ini yang saya kirakan sangat bermanfaat, iaitu Dr. Samsu Ambiar Ismail daripada Ketua Jabatan dan Pakar Kecemasan dan Trauma Hospital Teluk Intan. Dan nampaknya koresponden bernama bersiaran setakat ini sahaja. Saya Nurul Hidayah Umur, dan semoga apa sahaja perkongsian hari ini akan memberikan manfaat kepada anda. Assalamualaikum, salam hormat dan sehingga berjumpa lagi.